Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab syarah hadis 40. Iaitu pada hadis yang ke-23, muka surat 268, perenggan yang akhir sekali. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sabar artinya tahan menempuh suatu yang sukar. Sabar yang terpuji adalah sabar atas mengerjakan taat kepada Allah, menjauhkan segala maksiat yang dilarangnya, dan sabar atas segala takdirnya. Tetapi di antara sifat sabar itu, maka sabar kerana mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Lebih utama dari sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan, sebagaimana yang telah diterangkan pada hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu inna sabra 'alal ma'siyah yuktabu bihi lil 'abdi 300 darajah wa inna sabra 'ala ta'ah yuktabu bihi 600 darajah wa inna sabra 'anil ma'asi yuktabu bihi 900 darajah. Sungguhnya sabar atas satu maksiat dituliskan kerananya kepada seorang hamba sebanyak 300 darjat. Dan sungguhnya sabar atas satu ketaatan dituliskan kerananya 600 darjat. Dan sungguhnya sabar menahan diri dari segala maksiat dituliskan kepadanya sebanyak 900 darjat. Sementara itu ada 30 macam sifat sabar yang terhimpun pada satu ibadah. Misalnya seperti ibadat puasa, padanya ada didapati sifat-sifat sabar mengerjakan taat kepada Allah, sabar dari melakukan maksiat kepadanya, kerana seorang yang puasa meninggalkan syahwat kerana Allah, sesuai dengan maksud hadis bahawa tiap amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa, kerana sungguhnya puasa itu adalah bagiku dan akulah pula yang akan membalaskan dengan dia. Sebabnya ia meninggalkan syahwatnya, iaitu keinginan makanannya, minumannya, kerana aku. Dan yang ketiga, sabar atas segala takdir, kesusahan, lapar dan dahaga selama puasa. Dan kerana ini Rasulullah SAW menamakan bulan puasa bulan yang sabar. Baik, pada bulan lepas kita baca hadis di mana dalam hadis yang panjang Nabi SAW menyebut as-sabru dia. Sabar itu adalah dia, maknanya cahaya. Sifat sabar adalah satu sifat yang dipuji syarak. Maksud sabar ini ialah hati kita menerima apa yang ditakdirkan kepada kita, dengan tidak menterjemahkan perkara yang menyalahi syarak. Contohnya, Allah kurniakan, Allah takdirkan kita miskin, maka kita redha dengan kemiskinan. Dan tidak salah orang yang redha dengan kemiskinan itu, dia berusaha untuk kaya. Kerana menerima kemiskinan itu dikatakan sabar. Dan hati itu tidak mencela kenapa orang lain senang dan aku masih susah, itu yang dikatakan redha. Maka sabar itu tidak perlu kepada perkataan, saya sabarlah, kalau begitu saya sabarlah, tak perlu pun. Sabar itu hanyalah menahan hati. Sabar itu ada kaitan dengan tidak marah, tapi tidak marah itu bukan bermakna sabar. Jadi kalau kita sabar orang maki hamung, kita sabar. Sabar itu maksudnya menahan marah, tapi bukan semua orang yang tidak marah itu sabar. Kerana ada orang yang tidak marah kerana dia tidak tahu, jadi dia tidak marah. Kalau dia tahu, dia marah. Jadi kita tahu dah orang merendah-rendahkan kita, tapi tidak ada akan cacat cela, maka kita sabar, maksudnya tak ada masalah. Redha dengan ketentuan Allah itu dikatakan awal dan akhir apa yang sedang berlaku semuanya sudah siap. Waktu kalau kita berpegang dengan qada dan qadar, pasti ada di dalamnya sifat sabar dan redha.
Mana kita nak makan kuih kek, kita nak buat kuih kek nak buat gula cak dalam, ada dah gula dalam. Kita nak rasa icing, ada dah icing dalam. Makan kek sekeping ada belaka dah dalam. Dengan tepung ada, dengan telur ada, dengan icing ada. Jadi apabila kita redha dengan qada, kita beriman dengan qada dan qadar, buah-buah yang kita makan bersama adalah redha dan sabar. Orang yang beriman dengan qada dan qadar, orang yang sabar ini, apabila dapat benda yang baik, yang seronok, dia kata alhamdulillah. Jadi tak nampak bijak dia. Hebat kita. Dan bila Allah uji dia dengan tidak untung berniaga, dengan benda yang kita tak suka, dengan sakit, ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sebab tu Nabi kata indah moleknya orang beriman itu. Molek pun dia suka, dan hak tak molek pun dia sabar. Kalau orang kafir, dia berpegang dengan usaha dia. Bila dia menyediakan segala usaha sepenuh tenaga, tak berjaya juga, maka dia bunuh diri. Kerana dia tidak ada Tuhan, tidak beriman dengan Tuhan. Jadi sabar yang paling tinggi, sabar yang bermakna takwa, imtisalul awamir, buat segala yang Tuhan suruh. Sabarlah. Kalau pergi dengar dengan duduk rumah, tak duduk rumah, tengok cerita tali basing. Pasal kipas boleh gurang dengan bini bersama. Ni kena pergi dengar congor pula, lagi tak habis tak dia balik. Sabarlah. Kerana ulama-ulama tu semuanya dilahirkan jahil. Ulama masa bayi tu jahil lah ke? Kerana mereka sabar tak menuntut ilmu, jadi ulama. Kita tak sabar. Betul tak? Jadi qada khabar kita sedikit, maka alim kita itu sedikit, ilmu yang kita dapat itu sedikit. Kita kurang sabar sedikit, sabar atas taat, maka amalan kita tidak banyak. Sabar yang paling susah ialah sabar di atas ujian kesenangan. Nampak? Bila senang dengan susah ni, mudahlah. Susah sabar. Tak ada motosikal, jalan kaki kilometer pergi pasar dah tak ada PT, sabar je lah. Tapi banyak dah raya, dah island orang tu. Faham? Tegur dah jadi apa dah. Orang nasihat marah orang. Apa? Pasal senang. Dia atas kesenangan payah kita nak sabar. Dalilnya, dalil tengok diri kita sendiri. Betul tak? Tak ukur orang lain. Kita masa susah tu dengan masa senang, lain PA perangai. Tengok orang tak ada PT, jalan nunduk. Orang tu tawaduk kan, tak ada PT. Perang lagi. Berapa bubuh 18,000 lah kocek. Betul tak? Jalan dia nunduk ke mana? Ni butih kulbi ni tubik luar. Bahan panas tu. Butih kulbi. Faham lagi? Lenggok selalu lah. Dok orang kita gitu lah. Faham? Ada piti nunduk. Orang kata tak tahu kan ada piti. Nunduk. Dan nunduk itu kan tak tahu ada piti. Faham lagi? Tak tahu dia ada piti ada piti, nunduk mau nunduk mau. Kita kan tak tahu tang jauh. Ada piti ada go. Ada piti. Tak ada piti piah duk tak pala. Pada piti pomek pula piang. Faham? Jangan politik Al-Quran itu hujah bagi engkau atau atas engkau. Akhirnya pada hari ini Nabi SAW menerangkan bahawa Al-Quran itu hujah atau dalil bagi engkau atau atas engkau. Ini berarti bahawa Al-Quran adalah menjadi hujah atau bukti yang kuat untuk menolong diri seorang pada hari kiamat kelak, atau untuk menyusahkan dan menyulitkannya hingga ditimpakan azab ke atas pada hari tersebut. Al-Quran menjadi hujah kebaikan bagi seorang jika seorang itu mengingati pengajarannya, dan menjadi hujah atas kejahatannya jika dia tidak menurutinya. Batu turun Al-Quran ini nombor satu sekali untuk diamalkan akan isi kandungan. Adapun tajwid, adapun kita belajar asbab nuzul, itu semua tidaklah sampai duduk pada tahap yang paling tinggi tujuan turun Al-Quran. Kadang-kadang kita duduk di taranum, di segi pengamalannya tidak. Habis 7 qiraat mutawatir boleh baca macam-macam lagu. Tapi anak puan makan luar tak. Itu bercanggah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun atas sekalian manusia, bukan atas kerajaan saja, atas rakyat.
Bukan hantar pegawai kerajaan saja, hantar petani. Bukan hantar kepada orang raja-raja saja, orang ke laut. Tidak ada orang terlepas daripada suruh dan larang Al-Quran. Kadang-kadang kita duk peting ke ikhfa' hakiki, dengung biar cukup. Ayat tentang riba, kita bahas riba. Wa qarna fi buyutikunna. Kita duk hadap kunna. Nampak tak? Kenapa? Kerana ada sadu di atas nun tu diberatkan. Kenapa? Dari segi tajwidnya sahaja. Tapi ayat isi kandungan itu, hendaklah kamu pelihara isteri-isteri kamu. Kalau tidak ada satu keberatan, biar mereka diam di dalam rumah-rumah mereka. Itu amalan Al-Quran. Faham? Jadi kalau kita amal Al-Quran, Al-Quran itu menjadi penolong bagi kita. Kalau kita lawan Al-Quran, maksudnya Al-Quran kita kata B, kita canggah dengan perbuatan, hak halal hak jadi haram, hak haram jadi halal, maka dia akan hujah kita balik. Ni yang dikatakan kamin qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Ramai orang baca Quran, tapi Quran laknat dia. Dia baca Quran wajib sembahyang, dia tak sembahyang. Dia baca Quran haram makan pakai. Quran kata jangan makan darah mengalir, bahan susi darah mengalir. Ini kena jaga benda-benda lagu ni. Tapi kalau kita ikut Quran, kita baca saja, kita tak lawan Quran, kita baca satu patah saja, 10 pahala dah dapat. Nabi kata barang siapa baca alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10, 30 pahala. Jadi kalau sibuk dengan alif, lam, mim, sadaqallahul azim, sibuk lagi 30 dah pahala. Bayang kalau kita baca Fatihah 1560 pahala. Kerana Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, falahul hasanah, maka dapat baginya satu hasanah. Al-hasanah bi asyri amsalihha, satu hasanah ganda 10. Jadi alif 10, lam 10, mim 10, nun, sadaqallahul azim. Faham? Dia dapat 10 pahala. Nun saja. Jadi orang yang tua-tua kita dulu baca Yasin. Bayang, sekali Fatihah rakaat yang pertama sembahyang lohor 1560. Masuk dengan bismillah. Huruf B sampai huruf nun. Bis sampai huruf nun. Dalin. Ada nun tak? 156 huruf. Maksudnya masuk dengan huruf musyaddad, huruf tasydid. Kalau tolak tasydid 142. Kerana huruf tasydid ada 14. 14 campur 142, 156. Ada orang yang khatam Quran sebulan sekali. Itu jadi penolong. Iqra'ul Quran, Nabi kata, baca Quran. Wa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Quran datang balik pada hari kiamat, dia tolong kita. Quran boleh tolong kita. Hari kiamat MP boleh tolong. PM Timbalan Perdana Menteri Agung tak boleh. Faham lagi? Bini kita membawa. Kalau kata YB, bini mu membawa. Faham? Anak kita tolong kita. Dah atas dunia tolong lah. Dia tengok ayah dia rebah motosikal, anak kita balik sekolah tengok ayah tongek untuk berbau-berbau. Faham lagi? Anak tolong tak akak lah ayah dia, cik dia. Faham lagi? Laki tengok bini sembang lalakan, akak tak? Akak kita telefon mak kita sakit apa sihat, kita akak bagi hospital. Tapi hari kiamat yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari kiamat saudara kita hak rapat-rapat dengan kita tambah lagi habis daripada kita. Kenapa? Nak selamat diri masing-masing. Faham lagi? Jadi Quran yati tak mari pula. Dalam anak-beranak kita tembak lagi, Quran mari. Komik tak mari, majalah tak mari, surat khabar tak mari. Faham lagi? Quran mari. Mari apa dia? Syafi'. Mari batu, mari tolong. Bahasa kita susah. Faham? Tolong apa? Li ashabi, orang hak baca lah. Nampak? Dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi,
ada orang zaman salafus saleh 3 hari sekali khatam, dan ada salafus saleh sehari sekali khatam, dan ada yang siang sekali khatam, malam sekali khatam. Itu semua tu adalah karamah. Nah, kita tak sampailah tahap tu. Sebulan sekali khatam kita. Cak ayam bulu balik. Sehari sejuzuk. Faham? 30 hari 30 juzuk khatam. Sejuzuk berapa lah? 10 lah. Selah berapa muka surat? 2. Jarang 3, 2 je. Faham? Kalau 10 lah 20 muka surat. Lepas subuh 2 lah. Palaho 2 lah. Pasar 2 lah. Pagarik 2 lah. Paisa 2 lah. 10 helai. Tamat tak? Sejuzuk kan? Sebulan khatam. Orang tegur Imam Syafi'i, buat apa tuang baca Quran banyak orang nak sampai khotang dalam tahajud 2 rakaat, rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Lepas sembahyang Isya, letak kepala kejap, bangun sembahyang tahajud. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Keluar Imam Syafi'i daripada Kaabah sebelum subuh. Faham? 2 rakaat. Dia kata inilah amalan Sayyidina Uthman. Faham lagi? Nampak? Kita ni 15 bulan tak tamat kali. 15 bulan tak tamat apa sekali ni. Kita nak ramai orang tolong kita, biar banyak helayan-helayan Quran yang kita baca. Demikianlah menurut yang dipahamkan dari keterangan hadis yang bermaksud bahawa pada hari kiamat kelak dirupakan Quran itu sebagai orang laki-laki mendakwakan orang yang menanggung yang beriman padanya, tapi dia menyalahi perintah. Ia berkata dalam dakwanya kepada Tuhannya, "Hei Tuhanku, kau tanggungkan aku kepadanya." Maka sejahatlah ia yang menanggung aku, dilampaunya hukum aku, disisirkan segala farduku, dicerobohnya maksiatku, dan ditinggalkan taat kepadaku. Demikianlah didakwa orang itu. Akhirnya ditunggangkan ke atas hidungnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ayat Quran mari jadi orang laki-laki. Orang laki itu akan hujah. Inilah orang yang mensia-siakan aku dulu. Aku kata riba tu haram, dia bahang riba. Aku kata arak tu haram, dia minum arak. Aku kata wajib melaksanakan solat 5 waktu, dia sembahyang garik saja. Wajib orang perempuan tutup aurat, tidak tutup aurat pula bini dia. Ini masalah bagi kita. Sebab tu bila kita muhasabah diri, banyak tak kita canggah langgar perintah Quran, banyak tak? Biar banyak istighfar. Duduk saja astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh 100 kali sehari. Kemudian Al-Quran memperkatakan kebaikan orang yang baik menurutnya. Berkata, "Hei Tuhanku, bahawa orang yang menanggung aku ni adalah orang yang memeliharakan hukum aku, beramal dengan tuntutan-tuntutanku, menjauhi maksiat kepadaku, serta mengikuti aku." Demikianlah pengakuan terhadap orang yang baik itu. Dan akhirnya dipakaikan kepadanya pakaian sutra dan mahkota raja, serta disogokkan kepadanya dengan segala arak yang lazat tiada memabukkan. Maksud arak ini bukan arak todi tu, iaitu perahan air buah-buahan. Abu Musa Asy'ari berkata, sungguhnya Quran itu adalah pahala bagi kamu dan dosa atas kamu. Maka ikutlah Quran dan jangan Quran mengikut kamu. Kerana barang siapa mengikut Quran, maka ia meletakkan dia ke dalam taman syurga. Barang siapa diikut oleh Al-Quran, Al-Quran ikut tu maksudnya, maka dicampakkan dia ke dalam neraka. Ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW mengatakan Quran hujah bagi engkau dan atas engkau. Mana hujah bagi kita, dia menjadi kuam bela bagi kita pada hari kiamat. Tapi kalau menjadi hujah atas kita, maka Quran akan jadi pendakwa raya yang menuduh kita ni melakukan kesalahan. Ada satu hadis Nabi kata, "Man ja'alal Qur'ana amamahu sadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ilan nar." Barang siapa yang meletakkan Quran itu di hadapan, maka Quran itu akan memimpinnya masuk ke dalam syurga.
Dan barang siapa yang meletakkan Quran itu di belakang, maka dia akan diheret ke dalam api neraka. Kerana apa? Kerana Quran itu lampu suluh hidup kita. Kita balik lagi, kita cabut lampu motosikal, bubuh belakang, lampu depan. Jadi bila hidup cerah tak belakang, balik tak ke depan. Jarang orang boleh sampai 2 km. Biasa setengah kilo ambulan mari ambil. Faham lagi? Kalau dah langgar belakang lori, masuk dalam parit. Betul tak? Mu nak balik dengan tong dia ambil lah. Lapu rezek cabut, wayar dengan rak, buh kat belakang. Itu letakkan Quran di belakang. Jalan, nampak tak depan? Doa mau jangan tembok. Setiga mau lagi. Dah sampai gemuruh rasa. Selikuk situ dah. Itulah orang yang meletakkan lampu di belakang. Jadi kalau Quran depan tu, lampu depan. Lah tu nampak dah. Ni lain tak boleh potong. Ni ada orang nitah, ni ada itik tu tidur biar jalan. Ni ada lembu, ni lori minyak. Itu maksudnya. Ni kurang dah orang nak Quran ni. Slogan ni slow sikit dah. Betul tak? Dulu banyak kan. Kita tahu lah Allah uji dengan kesenangan tak? Dulu tengok anak-anak muda kita kan, banyak kan takbir biar jalan. Ni ada lagi? Tak ada dah. Petah tu guru pun naik lumuk pun ni tengok. Nampak ada program apa dah. Jangan marah ni. Yang kita anggil bila depan. Tegur tu sayang. Faham lagi? Hal manusia menjual dirinya. Setelah itu baginda menerangkan hal manusia itu, tiap-tiap manusia berpagi-pagi bangun pagi, maka ada yang jual dirinya dari mereka akan datang dibinasakannya. Jadi manusia itu terbagi kepada 2 bagian. Pertama, yang jual diri kepada Allah dengan cara mengerjakan amal soleh, maka dengan perbuatannya ini Allah merdekakan mereka dari kesesaraan azab. Kedua, yang jual diri kepada syaitan dan kepada hawa nafsu dengan mengikut kehendaknya, maka dengan usahanya ini dia sendiri membinasakan dirinya. Allahu Rabbi. Minggu lepas Nabi SAW menyebut kulun nasi yaghdu wa ba'i'un nafsah wa mu'atikuha aw mubikuha. Setiap hari manusia sibuk ke sana kemari melakukan usaha. Sama ada menjual dirinya untuk mendapat nikmat Allah di akhirat nanti dengan melakukan taat, atau dia membiarkan tidak ada amal soleh yang dikutip lalu dia binasa pada hari akhirat. Maksudnya manusia ini terbagi 2. Semuanya berlelah payah belaka. Sebahagian cari harta akhirat, sebahagian cari harta dunia. Tu jelah. Faham lagi? Kita tak tahu nak masuk belah mana, pilih sendirilah. Faham lagi? Pilih sendiri. Kita ni nak pitih dengan pahala mana nak? Pitihnya pahala nak juga, tapi dah main bayar hari kiamat slow sikit. Betul tak? Kan kita kata subhanallah, ada tak pahala? Di dunia dapat apa pahala? Dapat. Siapa sebut subhanallah, ditulis dalam buku amal dia subhanallah. Tulis. Lepas tu dia tak sebut dah, tak ada. Kayak gini sembahyang luhur pula, tulis pula sembahyang luhur. Tutup pula. Bila tak tulis, dia mati. Dah boleh benda dia, dah boleh benda. Dia sebut subhanallah apa pecah gusi pun tak boleh benda. Cuma ditulis pahala dalam buku. Dah bila tu hari kiamat bawa mari buku tu. Ni mu sekian sepulang sekian ribu lah mu sebut subhanallah 10,000 kali. Betul. Hari Rabu dah mu sebut 400 kali. Betul. Hari Khamis mu sedekah sejid 200 ya. Betul. Hak tu barulah. Timbang buah atas neraca. Lepas tu mari pula uduh-uduh. Nampak? Hak uduh-uduh. Buah belah kiri, lepas tu timbang mana berat. Situ baru berguna. Tak dunia tau. Faham lagi? Cuma tulis je. Membaca Quran apa-apa buih mula-mula pun tak boleh benda. Ditulis dalam buku baca Quran. Berapa ayat? 500 ayat. Jadi hari kiamat.
Kita yang jadi laju ni, PT ni pasal boleh belanja selalu. Faham? Boleh 3,000 ya lah cek. KTCC pun. Faham lagi. Tak? Ada 13 riyal dah buat mak ya. Nengung bau di sana putih. Alu-alu je cuh. PT tak? Tak. Kalau kita kerja tapi boleh pahala, kita giat kerja. Gaji ada pahala. Nak mu MB ke Esko ke pegawai bank ke, faham? Pegawai jabat ke, cikgu ke, profesor ke, nak jabat kata tahniah lah kerana diterima menjadi kaki tangan jabatan kami. Gaji awak 14,000 sebulan tapi bayar kiamat. Kita kerja dah kerja lah. Faham tak? Pasal lambat kita jenis nak bayar selalu. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ini diciptakan jenis gaduh, not dia. Terima kasih awak berjaya dalam temuduga diterima bekerja dengan syarikat kami sebagai ketua pegawai eksekutif. Dan kami lain dari yang lain, kita tidak bayar gaji, kita beri pahala hari kiamat. Apa ucapan tuan? Kita kata Tok kita kerja. Tak kerja lah. Faham lagi? Betul tak? Lepas tu kita tambah kerja dengan Tuhan. Tambah baca Quran, tambah berzikir, tambah tasbih, tambah selawat. Anda dah bayar lambat? Bayar. Tahu dah lambat. Kalau bayar PT pun kalau 12 tahun kali, dia tak kerja dah. Nak kerja kan ni jabat tu orang pergi interview ramal. Berapa gaji? 40,000 bawah. Tapi 12 tahun orang bayar. Malah aku kerja. Faham lagi? Kalau dia sebulan nak buat seminggu. Tapi kalau kita kata Subhanallah, debok jatuh 100 riyal. Tuhan awak jatuh kot celah siling. Subhanallah, debok 100 riyal. Tengok kot dulu. Ori. Bagaimana itu beg piti ni? Sekali subhanallah, debok 2 keping. Subhanallah 3. Subhanallah. Lebok. 600 dah. Gamak-gamaknya kalau pukul 10 baca subhanallah, kau apa nak uti? Tak uti dah. Bahang tanah gitu. Faham tak? Dah subhanallah tu beg 100, tu beg kau celah siling. Takkan nak berhenti. Tambung duduk lah biti. Mu suka mu tu masuk dengan aku. Betul tak? Lepas tu kita kena banyak minta maaf pada Allah. Kita ni banyak tak betul banyak tak kena. Allah Rabbi. PT 100 orang dah kat nasi nak gomoh dah. Betul tak? Dah buat kali kalau namak tahlil namak tahlil malam ke-7 jadi kita umum minta tolong malam ni malam ke-7 jadi minta tolong untuk Syekh tahlil 1000 kali lah, minta tolong juga saya kata insyaAllah lah gitu. Faham lagi? Habis semua sekali pihak tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kerana setiap malam datang sampai malam yang ke-7. Jadi malam ini kita buat lain dari yang lain, iaitu tahlil saja, tidak ada makan. Itulah tegur penatang ni. Faham lagi? Aku lagi dah lohor tadi dah masuk sikit nasi lah perut ni. Tu imam kata dia gurau tu. Dia gurau Tuan Muhammad tak ada gurau-gurau, betul. Boleh balik sekarang. Kau tengok acung ke Tuan Muhammad. Dia pakai jack atas belakang. Tu baru dah ada nasi. Kita kalau main biti je jangan main. Jangan main. Boleh biti boleh 3 dia dulu. Pakai kutak mau apa? Dan ni baju kau. Tanya-tanya orang dah 4,500 boleh. Cukup baru kata bawah ni bahan bandar ni.
Dan orang tu uji sikit. Nah, kalau jadi juta orang tengok apakah spender saja. Gi mari. Tapi bukan Terengganu, lain pada Terengganu. Jadi ada orang yang jual dirinya kepada Allah, berniaga dengan Allah, maka perniagaannya tijaratan lan tabur, tidak akan rugi untung dulu kini selamanya. Ahli zikir, ahli semayang, ahli puasa, ahli Quran, ahli sedekah, mereka tu tak rugi. Ahli perang, ahli jihad. Kita ahli ni ahli kerja biti. Faham tak? Rau takkan tu nak. Kalau hujang kita pergi kerja. Hujang ni masuk 2 lapis ni. Pala buku bunga supit kelunyai. Faham tak? Baru dengan tali rupiah lah ni. Nak cari 60 riyal sekong. Peti tu lik celah peti. Faham? Nak lari 60 riyal. Tapi kalau kuliah bunyi ketak-ketak je. Air nitik atas zinc. Hujang-hujang. Dah pergi kuliah. Aku dah pergi hujang. Kampung ku hujang. 2 titik. Tahu tak? Jadi tak jadi yang ulama. Jadi gini lah. Jadi macam mutabak. Baba es panjang. Jadi dia duduk ni kampung Batah Panjang. Batah tu masuk kiri tu kampung dia, rumah dia dalam. Jadi bila air banjir tergelang habis kiri kanan. Tinggal Batah tu tak gelang. Dia akan bubuh lang supik kita semua baju-baju bola supik, dipakai baju lain, bawa basikal eret dalam air. Nampak endai tergelang. Kerana takut tinggal satu dobik daripada tok guru. Jadi ulama. Nampak lagi? Eret dalam air banjir. Tergelang basikal. Siapa atas batas, waktu beg baju pakai tukar baju. Kitab-kitab waktu beg. Takut ketinggalan ngaji. Faham tak lagi? Kita orang umum tengok petang pukul 4 tu kuliah malam ini dibatalkan. Iya. Faham tak? KTC lah. Faham tak lagi? Jadi seronok batal kuliah. Jadi tak jadi aling, jadi gini lah. Hangguk mau kita. Faham lagi? Tapi muncul kat pagi tau. Kalau ada hari, tu hujan dah tu. Gitulah. Maka nyatalah bahawa tiap manusia ada yang berusaha untuk membaiki dirinya, ada pula berusaha untuk merosakkannya. Orang yang berusaha untuk taat pada Allah bermakna menjual diri kepada Allah, dan ia akan dibebaskan daripada susah sengsara. Sebaliknya orang yang bekerja untuk melakukan maksiat kepada Allah bermakna menjual dirinya dan menukarnya dengan kebinasaan. Akibatnya ia menerima kesusahan. Dalam Quran ada diterangkan mengenai pembelian Allah akan diri orang yang beriman seandainya mereka sudi menjualnya diri untuk mendapat bayaran yang paling mahal yang tidak ternilai banyaknya, yaitu firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injil wal quran wa man afa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bayatum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman diri mereka dan harta mereka dengan balasan bahawa adalah bagi mereka syurga. Lalu hendaklah mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka yang membunuh musuh dan terbunuh sebagaimana satu perjanjian yang benar dalam Taurat dan Injil dan Quran. Kerana bukanlah tidak ada yang menyempurnakan dengan janjinya lebih daripada Allah. Kerana itu gembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepadanya, kerana yang demikian itu ialah kemenangan yang paling besar. Sebagian ulama berkata tiada jual beli yang paling mulia, kerana yang beli ialah Tuhan, yang menjual ialah orang beriman. Yang dijual ialah dirinya, jiwanya atau harta bendanya, sedang bayarannya ialah syurga. Ayat ini menurut kata Imam Nawawi menjadi alasan pula bahawa dalam jual beli hendaklah didulukan memberikan barang dari menerima wang. Kerana ini Tuhan mewajibkan orang beriman berjuang di jalan Allah lebih dulu daripada kemudian barulah menerima balasan. Sebaliknya tidak ada balasan kalau tidak ada lebih dahulu perjuangan atau pekerjaan. Orang yang jual dirinya, jual nyawanya untuk agama Allah, itulah orang yang nega yang paling untung. Nampak tak? Sebab tu di Palestin bila terima laporan
anak dia, anak saudara dia atau orang kampung dia nak syahid, dibunuh oleh tentera Yahudi laknatullah, mereka akan pergi cari unta. Pergi cari unta, pergi cari lembu. Buat benda? Buat kenduri. Buat apa? Sukaan. Buat apa? Kerana anak dia mati syahid. Sukalah keluarga dia. Faham lagi? Kerana anak dia lagi akan beri syafaat 70 orang anak beranak. Seorang mati syahid, 70 orang masuk syurga bersama lagi. Maksud 70 orang tu yang tak boleh masuk syurga. Yang boleh masuk syurga tak termasuk. Faham lagi? 70 dia mati syahid, tiap seorang syuhada dia beri syafaat 70 orang. 70 orang keluarganya yang beriman lah. Tapi yang tidak boleh masuk syurga. Yang ada amal sendiri dah dengan dapat syurga itu tak masuk. Faham lagi? Mana kaki hok jeng, hok banyak dosa, hok bahala go masuk syurga. Sebab tu bila mati mereka buat kenduri, sukaan. Nampak? Kenapa? Anak dia untung berniaga dengan Allah. Faham lagi? Anak dara dia jadi syuhada. Sepupu dia mati syahid, seronok dia. Faham lagi? Kita tak usah kata nak pergi mati syahid. Nak ngaji pondok, nak ngaji pondok nak makan kedarah benda, tak ada CJ. Faham lagi? Sudah? Kawan tu tak jadi jatuh pondok. Faham lagi? Anak mulia nak masuk pondok lagi, nak makan kedarah benda apa? Nak kerja tak boleh, kerja pondok tak boleh, nak ngaji pondok tak boleh, kerja bank. Faham lagi? Jawabnya nu orang kanak-kanak pula kengga roboh dalam besi saja lalu pula kengga alu gi tak ngecang je, tengok dia kanan duduk dalam besi benda apa situ J J kita cakap dengan warden dia tu kan asyik kau Ustaz, bukan makan sekeru. Kalau makan sekeru, makan wasi, makan paku boleh tahan kira susah tau. Makan nasi dah ikan dah macam kita so ikan so gitulah cop meh. Tapi tak pernah nasi dah air melo. Faham lagi? Air melo dah gula dia tak ada gula tahu gula melo sajalah. Tahu hebel lah. Nampak? Tapi tak apa dah nasi air melo. Dah ni ngaji agama. Awak semua berala benda yang makan bagi-bagi. Makan seming ke makan nasi? Makan nasi. Sembah berala bagi petang. Faham lagi? Awak sembah salib, awak sembah berala, awak sembah hayawan, awak sembah pokok kayu. Allah beri rezeki. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah dia seorang yang tukang beri rezeki. Tak ada share dengan orang lain. Semua orang dia beri rezeki. Tengok semua berala dah ni ngaji pondok lah kalau apa. Pernah kita tengok muka depan surat khabar perampis 2 pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Ada. Habis tempoh tak ada rezeki dia. Kaya 2 juta dalam bank tapi Allah tidak izin, tak boleh makan. Dalil mungkin tengok waktu buruk. Hospital swasta tu 7 tawang duduk situ. Dispatch dah duduk situ. Puk panda dah duduk situ. Kalau sakit orang piti juta-juta belaka. Betul tak? Boleh makan tak? Tak boleh. Sebab makan bukan kerana kaya. Makan Allah yang izin. Bila Allah izin miskin pun boleh makan. Tapi bila Allah dah izin kaya dah boleh makan. Faham lagi? Kita tanya bini dia Datin Seri dah macam Datuk Seri tak makan apa lah. Tak boleh masuk. Saya buat kek, buat nasi biryani tak boleh masuk. Sampai kat mulut dia macam kehek gitu. Faham lagi? Dah Allah punya izin. Faham? Jangan kita senang kita rasa boleh buat belaka. Allah izin boleh jalan. Allah dah izin lepek situ ni mari ramai Allah izin. Allah pilih. Bukan hebat kita. Kalau Allah tak pilih duduk rumah dia main TikTok. Faham lagi? Kakak jelek ke sebalik punding macam gila. Jadi ingat pegang Allah belaka.
Petunjuknya hadis yang ke-23 ini menunjukkan wallahu alam. Baik, kutipan sumbangan derma untuk Masjid Al-Taqwa Batu Enam malam ini untuk pengurusan masjid lah dan maslahah masjid. Sila gerakkan tabung yang ada di sebelah-sebelah anda tu lah, Wak, gerak tabung. Dan untuk online live akaun masjid ada di page Facebook. Tengok di page Facebook lah. Mana tahu kau berasa nak beri 100 riyal ke masjid. Sebab kita cek tengok KWSP kita ada 30,000. Faham lagi? Jadi berasa nak beri 100 riyal ke masjid. Mana tahu tak? 30,000 dalam KWSP sayang nak beri ke masjid 100 riyal, berat Nanang. Tapi tiba-tiba 2-3 hari kita ambil nak tulis 100, datang tu apa beri 100 tau. Beri riyal. Sia bain. Faham lagi? Wak tabung tu. Kita ada banyak soalan malam ni. Tu dia. Baik, sambil-sambil kita gerakkan tabung dan beri sumbangan, kita tengok soalan. Saya dibesarkan oleh keluarga angkat. Saya tak pernah minum susu ibu angkat masa saya kecil. Soalan saya, apakah status saya dengan ibu angkat saya? Saya laki-laki anak tunggal dalam keluarga angkat. Apakah syurga saya terletak pada keluarga angkat tersebut? Saya sekarang sudah berumur 30. Minta pencerahan. Baik, dia ni anak angkat, duduk dengan keluarga angkat, tapi tak minumlah susu dengan ibu angkat. Maka apakah statusnya? Tetap dia sebagai orang luar. Cuma diberi keringanan di segi syarak dalam hal pergaulan di dalam rumah. Ada ulama kiaskan ini sebagai ipar yang duduk di dalam rumah, maka dimaafkan kepada yang perempuan dalam rumah itu membuka aurat waktu bekerja. Maksudnya mereka tak pakai stokeng dalam rumah. Ada anak angkat, ada ulama membolehkan. Maksud tak pakai stokeng, dia hanya pakai pakaian yang perempuan sampai ke buku lali sahaja. Kerana menyusahkan. Begitu juga dia boleh sisi lengan masa basuh pinggang. Anak angkat lalu dimaafkan. Faham lagi? Kerana duduk rumah daripada kecil. Tetapi setengah ulama kata tetap dikira al-jinabi. Aurat perempuan tetap dikira begini. Jadi kita ambil pendapat yang ringan. Jadi kalau dia lalu nak pergi dapur, adik-beradik angkat yang perempuan tengah basuh pinggang, dia selok gini, dimaafkan. Itu panggil aurat waktu kerja. Bukan kita tunjuk ke adik akak gini, tengok-tengok ni, kan gitu. Selok ni kerana nak basuh pinggang, selok ni kerana nak ambil air basuh baju dalam mesin basuh. Faham lagi? Itu panggil aurat waktu bekerja. Jadi kalau ada ipar kita duduk rumah lain, kena tutup. Faham? Tapi kalau ipar duduk rumah, dimaaf. Faham lagi? Kerana payah. Soalan seterusnya, suami di Terengganu ramai tak mampu sediakan rumah, lalu isteri minta cerai. Boleh tak nasihat pada kaum wanita? Dia kata di Terengganu ramai isteri minta cerai kerana suami tak mampu sediakan rumah. Dia menyediakan tempat tinggal termasuk nafkah wajib. Tempat tinggal, faham lagi? 3 nafkah wajib bila kita ada isteri. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, ketiga tempat tinggal. Tempat tinggal ini bukanlah macam suka hati, tapi sekadar-kadar patut dengan seorang perempuan duduk di situ. Sama ada kita sewa tempat tinggal tu, atau kita banner sendiri, kita pandang nukar, atau kita beli hutang, atau kita beli cash.
Anda lah tempat tinggal. Nah, atau kita ajak duduk dengan rumah keluarga kita yang sesuai dengan dia. Nah, jadi kalau suami tak mampu sediakan tempat tinggal, maka tak boleh mampu menyediakan nafkah. Adakah boleh orang perempuan memohon cerai? Jawabnya harus. Suami tak mampu beri makan, dia boleh minta cerai. Suami tak mampu sediakan pakaian, dia boleh minta cerai. Suami tak mampu sediakan tempat tinggal, dia boleh minta cerai. Ni tiga ni nafkah wajib. Faham lagi? Cuma kalau boleh kita sebagai seorang isteri, kita kena bersabar dengan keadaan ekonomi suami. Itu yang lebih baik, walaupun dia haruskan minta cerai kerana suami tak mampu sedia nafkah. Maka senang susah bersama itulah yang lebih baik. Tengok keadaan ni, telur pun tak ada Terengganu. Tadi tengok sahabat Terengganu tak ada telur. Tak ada sungguh, kita pergi Kedah tak ada. Ni kita pergi makan nasi goreng Kedai pun telur penyu. Jadi mahal nasi goreng 20 lebih. Kalau kita ucap selamat tahun baru, rosak dah akidah. Tahu rosak akidah. Yang ulama kata tak boleh, itu bukan rosak akidah, hanya haram mengucapkan. Kan masalah mengucap hari raya selamat raya pada orang kafir ada dua pendapat. Satu pendapat mengharuskan, satu pendapat melarang. Pendapat yang melarang ni bukan kata jadi kafir, bukan yang kata rosak akidah, haram. Faham lagi? Cuma kita keluar pada khilaf itu lebih baik. Tahniah menyambut cuti tahun baru, itu lebih baik. Tahniah bertahun baru, tahniah sambut tahun baru. Kerana ucapan selamat itu kadang-kadang dipertikaikan oleh ulama. Tapi tak jadi kafir. Kita skemah di pantai Florida, kita bercuti di sana, dan barang itu sahih hak orang putih kafir. Soalan saya, nak umum macam mana barang itu kalau cukup setahun? Tak ada orang juga nak serah ke jabatan apa. Dia pergi Florida, pantai Florida, dekat Key West. Key West ni comel lah tempat dia, di Florida. Florida sini lah ni. Ini dekat Jambatan Akak ni. Jadi dia scan mah, ding 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 ding, berupa barang kemah. Faham lagi? Jawabnya, kalau orang kena carilah dia punya tuan dia selama setahun. Nabi kata, arifu haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu selama haula 1 tahun. Lepas 1 tahun tidak ada datang menuntut, boleh kita sedekah atau kita miliki, tetapi mesti dengan tanda juga nilainya. Sebab jika ditakdirkan datang juga tuan dia 10 tahun lepas itu, tuan dia minta, wajib pula kita ganti. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa hukum kita tengok video orang kenamaan mayang solat jenazah, siap rokok dan sujud? Dia dah semayang lohor lagi dengan ceritanya. Jadi lepas tu baru nak semayang jenazah. Jadi kalau orang salah lagu tu, aib tak? Kalau kita salah kita, orang saya buat video, aib tak? Aib lah. Atas saya buat video kan. Kita ni selfish. Faham? Penting diri sahaja. Tak ada orang redak sangat, ada kita tak boleh. Orang puan accident rebah motosikal, selok kain, nampak peha, nampak punggung, nampak underwear, faham? Oh, share lah Facebook. Kalau bini kita tu share, tu selfish dia panggil, penting diri. Nampak? Penting diri ni haram, sifat mazmum. Yang tidak haram selfie. Selfie boleh. Faham lagi? Itu tidak merosakkan orang lain. Seorang sahabat ni dia kelakar, dia suka gembirakan orang lain dengan kelakarnya. Apakah boleh? Boleh. Syaratnya jangan dia kelakar itu mengaibkan orang atau dia berbohong. Kucing saya sedang mengandung, sangat bunting. Adakah kira mendera jika saya gosok perut dengan agresif hingga baby dalam perutnya cedera? Tak boleh. La darara. Tak boleh mudaratkan sama makhluk, sekalipun makhluk itu bukan manusia.
Perut terik dengan kucing, pada kena besar sangat perut, dia tekan perut sampai anak tu sakit dalam. Tak boleh. Cara awak ke bini mu ni. Betul tak? Mu ada bisu, lepas tu orang mari masjid waktu nak pakai pergi pecek belaka. Faham tak? Gilir batu pecek. Jangan pecek kuat, pecek sikit Topik nolong. Nah, ada binatang. Nah, tiap yang bernyawa begitu, dia ada roh, dia ada perasaan. Salji tempat sejuk ada bentuk zarah. Hebatnya cerita soalan saya, adakah air salji itu lebih molek daripada air zam-zam? Ulama-ulama mencatatkan, senaraikan air-air yang lebih mulia daripada segala air, dan tidak ada air salji. Air yang paling mulia ialah air yang keluar daripada celah jari Nabi. Nah, ketika satu peristiwa sahabat tidak ada air, Nabi kata, "Wak, mari beledi." Nabi pun letak tangan dia di tengah beledi. Sahabat melihat belaka, keluar air kot celah jari, daging-daging Nabi ni keluar air. Itulah air paling mulia pada alam ini, kerana keluar daripada batang tubuh orang yang paling mulia. Air yang kedua paling mulia, kata setengah ulama, air kolam Kausar. Air yang ketiga, air Zam-Zam. Soalan yang seterusnya, main game buang masa, apakah nasihat Ustaz untuk ahli game Islam di Malaysia ini? Bermain itu sikit-sikit dibenarkan syarak, dan jika banyak maka dilarang syarak. Kerana apa hasitum annama khalaqnakum abasa. Nampak? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu di bumi ini hanya untuk bermain-main? Kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahawasanya kamu tak akan dikembalikan kepada kami. Nah, maksudnya, hei manusia, mu ingat aku buat mu ni ke dunia ni untuk main je. Maksudnya kan, mu ingat muda akan dibawa balik kepada aku pada hari kiamat untuk dibicarakan. Itu maksudnya. Jadi sebab tu ulama kata hukum bermain itu harus, tetapi berpada-pada. Jika lebih daripada had, itu masalah. Apatah lagi sampai kita dak semayang. Jangan main. Kalau gila geng hang duduk pondok baru 3 bulan ngaji tu, buat balik habis kitab-kitab. Kenapa? Kerana Tok Guru marah main geng. Berhenti ngaji pondok, main geng di rumah, tak tidur malam. Benda dia dapat kejahilan sepanjang hayat dia. Betul tak? Jadi main boleh sikit-sikit, berhibur boleh sikit-sikit. Lagi tengok movie boleh, satu movie dah 12 movie sehari. Lagi rugi tak masa kita? Rugi. Guru sangat backing, adakah wajib kita taat? Wajib ya. Dan mu nak berguru dengan dia, dan mu tak suka guru backing, pergi guru tak backing. Yang tak boleh, guru tu suruh benda yang haram, tak boleh taat. Guru suruh buat benda haram, tak boleh taat. Selagi tak suruh benda yang haram, dia backing. Kena taat. Apakah yang dikatakan berlebihan dalam berpakaian? Adakah memakai seluar jubah kain pelekat parah tengah antara kepala lutut dan buku lali dikira berlebihan dalam berpakaian? Tak ada masalah. Apa pula berlebihan? Dia ni kalau pakai seluar kat peti, itu yang paling cantik. Ulama letak garis pakaian-pakaian ni, kalau tidak darurah kepada labuh, ialah sekat keting tu, itu yang sunnah. Dan sampai agas dengan buku lali itu harus. Dan lebih pada buku lali tanpa perlu makruh. Gitu saja. Tapi kalau perlu kepada labuh, maka hukumnya harus. Macam kerja askor, kerja trafik, kerja-kerja kontraktor dan sebagainya, takkan pakai luar kating, bahan besi kaki. Faham lagi? Nabi kata fitnah umat adalah harta. Adakah wanita juga termasuk dalam fitnah? Ya, termasuk juga. Maksud fitnah itu wanita. Maksud fitnah di sini ialah dia boleh memberi keburukan jika kita tidak pandai menguruskannya. Batu dia kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu itu jadi fitnah. Bila jadi fitnah? Kalau kita tak pandai menguruskan harta, cara kita mencarinya, cara kita membelanjakannya, jadi fitnah. Kalau tidak, alhamdulillah. Nampak? Auladukum, dan juga anak-anak kamu boleh jadi fitnah. Bila? Jika kita tidak menguruskan dengan betul. Bahkan jawatan yang kita terima itu fitnah bagi kita, kalau kita tidak menguruskan dengan betul.
Nampak? Kita jadi pengurusi masjid, tapi kita tak uruskan dengan betul, kita telah masuk di dalam fitnah. Maksud fitnah ini perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Bukan mana fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Kalau kita sembahyang sunat, lepas Fatihah sunat tak baca surah? Ya, sunat juga baca surah. Bagaimana kita nak jadi orang yang baik, tak mengulang kesalahan lama, berbuat buruk? Selalu istighfar, selalu beristighfar kepada Allah, dan berbuat baik kepada ibu bapa, dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kita nak pandai main ngai, kita kena saing kaki ngai. Kita nak pandai ngai, nak pandai ikat mata kain, nak pandai nak kena tali perambut, nak kena batu ngambur, nak kena jorang, nak kena meseng, nak kena ikan, nak kena air pasang sugu, digi kawan orang main gasing. Dia tak jadi. Lagi. Jadi mun nak istiqamah, nak soleh, kawan orang soleh. Kalau tidak 100% dapat kemuh dia, mu dapat 5%. Faham lagi? Sebab tu Nabi kata, kalau kita pergi duduk kat orang jual minyak wangi, walaupun kita tak setuh benda, nak kita balik bawa wangi tubuh kita. Wangi juga tubuh kita. Padahal kita tak setuh pun, duduk kat dia je jual minyak wangi. Soalan seterusnya, bagaimana nak kuat ingatan kalau kita sebagai masih lagi seorang pelajar? Jangan tengok orang haram, mulut tengok orang nyanyi, tengok orang joget. Aurat saya perempuan dengan orang bukan muslim perempuan. Saya dengar aurat sama di perempuan dengan lelaki bukan mahram. Adakah ia dilonggarkan yang duduk satu blok dengan orang bukan muslim? Kalau kita ada peluang, kita duduk sama-sama muslimah. Tapi kalau darurah tidak ada pilihan, maka dimaafkan boleh duduk. Tetapi aurat kita hendaklah kita tutup sekalian badan. Satu pendapat mengatakan boleh buka rambut, satu pendapat tak boleh buka rambut. Ini kita yang berlaku sekarang bukan dengan orang bukan Islam. Sama-sama Islam duduk di kolej, puang spender saja mama duduk dalam bilik. Ini masalah. Jari kaki kita masa sujud, duduk antara sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, macam mana hak betul? Yang wajib lipat jari ialah ketika sujud saja. Wajib lipat jari ni masa sujud saja. Adapun masa duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat awal, dan duduk tahiyat akhir, dan duduk istirahat, sunat lipat, bukan wajib. Faham lagi? Ramai orang salah faham. Dia kata duduk tahiyat akhir tak lipat tak sah. Bukan, wajib lipat ketika sujud. Nabi kata kena sujud atas 7 tulang. Masa sujud saja. Soalan seterusnya. Sikit lagi. Bilal kampung saya kalau azan slow sangat, dan kadang-kadang kuat, kadang slow. Bagaimana nak tegur dia? Pergi tegur depan dia. Tak pergi cerita kedai kopi pula. Dapat ke Bilal? Pergi khabar ke dia, Tok Bilal, kerja bang jangan kohoh sangat. Bang kuat sikit. Kita duduk belah rumah tak dengar. Bang. Tegur dia, tegur dengan molek. Adinun nasihah. Faham lagi? Tegur menegur. Wa tawasau bil haq, saling berpesan dengan benda yang betul. Kenapa? Kerana nak jadi azan, nak jadi muazzin, ingatlah, nombor satu sekali kita dapat sebut bacaan azan itu kalimahnya dengan betul, itu wajib. Yang kedua, sunat kita azan dengan kuat. Kenapa? Dalam hadis-hadis sahih, sejauh mana suara kita sampai, setiap yang dilalui oleh suara kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dengan batu, dengan kayu, dengan kucing, dengan rimang, dengan cacing, dengan ayam, dengan itik, hak dengar, semua jadi saksi kita azan. 360 keliling suara kita. Jadi kalau kita sapa 300 meter suara dia dengar, lebih baik pada 200 meter sapa suara. Itu sebab setengah-setengah tutup bilangnya bola habis. Gini gomong Tok Imam. Tok Imam jangan oleh dah. Lagi mari Tok Bilal nak bau bukan dia. Dia nak kuat kali. Ngau bang. Kelapa dengar apa tu? Telemong. Lembang dengan tong. Nampak tak?
Dah. Akhirnya Tok Imam pun mana bismillah. Mesti kata ambil bayar lagi. Faham? Itulah. Dia biasa kuat, hak berasa kuat, hak berhari kuat ambil payah ni Tok Imam tu bila. Tak bila. Tu banyak orang salah. Jadi berpada-pada lah. Faham lagi? Memang kita guna pembesar suara kita kecil jadi besar, tapi jangan sampai sampai tak dengar benda jadi humming dan sebagainya. Soalan seterusnya, saya nak nikah antara mahal sangat 20,000. Kalau hak puang tu pandai belaka tak apa juga. Sakit hati dah nikah ada piti. Nak nikah 20,000 mahal telur tak ada lah ni. Awak lagi nak murah-murah gini kenyal kat rumah takim atas sikit dalam tasik betul tak? Situ 3,000 tapi rambut kekitinya. Mahal belaka dah ni dah. Lembu dulu tahun 90-an 2,500 90-an 20 tahun lepas. Faham lagi? Ni apa? 5,000 lah. 5,000 muka bodoh lembu. Muka bodoh gitu 5,000. Dah ni muka lembu dengan apa warna jamai. Betul tak? Kalau kata 20 aja. Nak apa Quran aja 80. Biasa tu dah anda masuk. Dia nak tahu pandai masuk dah masuk tengok harga hantaran. Balik sekarang tanya. Tok kita tok dulu nikah apa? 80 ya. Dah mak itu 300. Tok kita dengan mak ni anda masuk. Tok. Tok murah. Mak kita pandai pada bini kita tau. Tapi mak kita nak banding dengan tok, pandai tok. Pasal mak kita 300. Bini kita apa dah masuk? Pasal 10,000. Faham lagi? Akan datang dia orang awak sejuk tak anda? Rumah masuk ular, saya cakap dah suruh tubik, dah tubik. Maka macam mana? Bolehlah kita bunuh ular itu. Atau panggil bomba, panggil tanah awam takak. Faham lagi? Kerana kadang-kadang ular itu jin. Dan jin itu dua. Kalau tidak jin Islam, jin kafir. Kalau kena jin kafir tak apalah. Kalau kena jin Islam, jaga kita. Sebab tu bila ular masuk dalam rumah, jangan terus katok. Kata ke dia dulu. Faham lagi? Wahai ular. Kau anda lah kata, encik ular. Faham? Keluarlah dari rumah aku ini. Faham? Jangan duduk dalam rumah aku. Ada anak-anak aku ketik susah kan. Kalau dia jin Islam, dia keluar. Dia pun keluar suruh. Dia ketik. Faham? Kalau dia ular betul, tak ketik. Tak ketik kan? Tak ketik bahasa kita. Jadi bila kita suruh keluar tak keluar, maknanya bukan jin Islam. Katok. Kerana pernah dipukul ular dan Nabi selepas disuruh Nabi datang, Allahu Rabbi innalillah, jin Islam. Mati dia. Faham lagi? Jadi dah ular tak mau tubik, katok. Jangan katok selalu, suruh keluar dulu. Faham? Ular besar duduk bawah katil apa, ular keluar dari rumah aku sekarang juga, keluar. Dia akan keluar insya-Allah. Kalau tak keluar, maknanya dia menempah maut. Dalam hadis kata ukhruj min baiti, keluar kamu daripada rumahku. Kalau ular batu nang je dah reti agak. Ukhruj ular kata apa? Keluar dia pun keluar lah. Sikit kita. Kita lemah dah pakai mask. Bila ni nak berhenti pakai mask? Manalah kita tahu. Kita bukan jabatan kesihatan bagian hukum pakai mask. Tapi 2 tahun pakai mask, ni tak mau buka dah. Kita pun malah buka. Ni buka pasal nak ngajar. Pasal apa? Bila buka mask, jadi uduh muka. Jadi comel pakai mask pula. Adalah ada arah. Kau langgar kita sikit-sikit. Duduk biar bagi jalan kau pecak gitulah.
Apakah hukum bunuh jin Islam? Haram lah orang Islam kita bunuh. Tak boleh. Benarkah doa boleh merubah takdir? Jawabnya takdir mana? Qada ini ada dua, qada muallaq, qada mubram. Qada mubram tidak akan berubah dulu kini selamanya. Qada yang berubah itu qada muallaqun, yang ditaklikkan dengan suatu perbuatan. Mu berdoa, aku panjangkan umur. Mu hubung silaturahim, aku panjangkan umur. Tulis pada Allah Mahfuz umur 70 60 mati. Tetapi dia telah menghubung silaturahim, contoh, maka ditambah 20 lagi, maka 60 capur 20, dia meninggal umur 80. Itu qada muallaqun, hanya diketahui oleh malaikat, boleh berubah. Adapun pada ilmillah, dalam ilmu Allah, tidak akan berubah sama sekali, kerana Allah sudah tahu pada azali umur dia ketika hidup 80 tahun. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, saya seorang perempuan berumur 27 tahun. Saya bercinta banyak tahun dah. Nak kahwin daripada tahun 2018 lagi. Ayah saya tak bagi kahwin dengan alasan nak saya dapat kerja, start kerja dulu, kerajaan dulu, bagi kahwin. Sedangkan saya ini perempuan. Apa pandangan Ustaz? Pandangan kita tak boleh beri pandangan. Mu lah beri pandangan. Mu nak kahwin ke tak? Ayah kata tak boleh. Mu kerja kerajaan tu baru boleh kerja, baru boleh nikah. Dan mu nak ikut ayah ke nak nikah? Mu tanya dirimu. Nak ikut ayah? Ikut. Pasal kahwin ni, faham? Nak tambah ikut ayah, nak kahwin. Nak kahwin boleh. Dah tidak derhaka, tidak. Faham? Itu bukan derhaka namanya. Dia boleh berkahwin. Apa ayah nak suruh kerja kerajaan dulu? Takut kaki kan kalau susah-susah ekonomi kita ini, tak boleh nak makan ke darah. Lah. Nengok nak kita makan nasi ke makan tiku? Faham lagi? Makan nasi belaka, betul tak? Dan nak nikah dah, ayah kita tak mau jadi wali. Ayah tak mau jadi wali, toki tak mau jadi wali, adik-beradik. Adik-beradik kecil lagi, anak saudara. Anak saudara tak ada, pok saudara. Pok saudara mati habis dah, sepupu bahan covid orang ni. Wali, jabat agama wajib sediakan wali hakim. Dan perintah berkahwin dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri, jabat agama. Besar lagi kuasa pada ayah yang melarang nikah tadi. Kerana dia menyekat maslahah anak dia. Kahwin itu kebaikan untuk anak dia. Dia tak boleh buat benda melarat. Dia ayah ni berhak untuk menyekat mudarat atas anak. Anak dia nak kahwin dengan gangster, dengan perokok, tu baru boleh dia masuk capur. Faham? Ayah meninggalkan banyak tanah, telah dibagikan cara faraid, hasil sepakat jual selot tanah dengan 70,000. Duit hasil jualan itu adakah kena bagi ikut faraid juga, atau macam sama rata ke macam mana? Ayah anda mati tinggal banyak tanah, dibagikan cara faraid, hasil sepakat jual selot tanah dengan 70,000. Dah mana gitu? Tadi bagi dah faraid, lepas tu nak jual pula selot. Dah hak siapa pun nak jual? Tak faham soalan. Mengata bagi dah tu ikut faraid. Ayah tinggal tanah banyak, bagi ikut faraid. Lepas tu nak jual selot. Selot tu hak siapa? Hak ayah. Ayah tak dah. Jadi faraid. Kalau faraid ikut likul zakarin mislu hadzal unsayain. Kalau ada tinggal 2 beradik saja, bagi laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kalau ada lagi, maka suami ayah, isteri ayah, iaitu ibu, mendapat 1/6. Okey? Beli kereta secara loan, adakah ia riba? Tengok cara. Kita nak beli kereta, harga kereta 100,000. Kita ada PT, kita pergi di bank. Ni kereta ni, di kedai kereta. Ni duduk sini kereta, faham? Pergi di bank. Oh bank, kita nak beli kereta 100,000, nak pinjaman lah. Pasal nak bayar ke ni 100,000 ni. Bank tu boleh pinjam 100,000, bayar 140. Tu riba. Kita dapat 100,000 ni pinjam, bayar beli kereta. Dapat kereta ni ke kita bayar hutang bank 140, riba. Kullu qadin yajuru nafa'a fa huwa riba. Tiap-tiap beri pinjam ke orang untuk narik untung lebih, itu riba. Dan yang tak riba ke mana? Panggil tuan kereta bagi kat bank. Bank kita nak beli kereta ni 100,000, kita ada PT. Ginilah bank beli dulu kereta ni, lepas tu kita beli dengan bank seorang. Itu harus.
Faham lagi? Bank beli dengan kereta ni 100,000. Bank dia betul tak? Ada lah. Tuan kereta balik lah. Dah jual dah ke bank. Faham? Kereta ni jadi milik siapa? Milik bank. Kita beli dengan bank. Kita nak beli, nak bayar seorang. Dah ada PT nak bayar 100,000. Nak bayar 400 bulan boleh tak? Boleh. Itu harus. Faham lagi? Situ beza dia. Cara je. Macam kau dah boleh jual tahi kau. Dalam mazhab Syafi'i tak sah jual tahi. Dia banyak beli buah puyuh, dia jual tahi. Tahi puyuh. Faham? Dah sah. Mabek barang jualan syarat tak boleh najis. Tahi tu barang jualan najis, tak sah jual beli. Tapi alternatif ni bukan bila tak sah jual beli, upah akad. Tolong hari upah akad nak tahi ayang, tahi puyuh seguni, tepah 30 ya, boleh. Kenapa? Upah mengakad najis harus. Jual beli najis tidak harus. Faham lagi? Situ sikit je. Soalan seterusnya. 2-3 minit lagi. Saya selalu keluar air mazi. Dia ni lah, bukan kita. Walau hanya pun dikit misalkan saya untuk solat. Jalan penyelesaiannya macam mana? Dia kalau menitik sama tidak berhenti, orang panggil daimul hadas. Jadi masuk waktu membasuh kemaluan, letak tisu. Ambil tisu buat gini. Kayak gini neleh kan. Ambil tisu buat itu. Kalau payah nak cabut, bubuh double tape, double side tape, DIY. Tak lekat juga, stapler. Faham lagi? Lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk, semayang. Masa semayang, neleh keluar juga. Faham lagi? Tak kata mayang. Itu kelebihan dia. Tak kata mayang. Tapi satu ni, satu fardu je. Sunat boleh banyak. Kerana dia ikut dengan istihadah sama. Faham lagi? Boleh kan? Tapi kira satu fardu tak keluar apa-apa, tak ada masalah. 2-30 fardu. Yang kata satu fardu untuk satu ni ialah bila keluar. Tak keluar tak apa. Faham lagi? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Orang penyakit autisma atau OKU boleh masuk syurga tak? Boleh ya? Umat Nabi Muhammad masuklah ke syurga. Kalau tak masuk, tak mau masuk. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk syurga, mereka yang tak mau masuk. Siapa dah tak mau masuk ni angkat tangan? Tak ada. Semua masuk syurga. Itu keyakinan kita. Faham lagi? Jadi OKU, orang kurang upaya. Bukan kuat UMNO, orang kurang upaya. Faham lagi? Jadi kurang upaya itu, tengok upaya mana? Tangan dia tak ada sebelah, dia wajib mengerjakan solat. Kalau tak kerjakan solat, macam mana nak dapat syurga? Dia kurang upaya itu pada akal. Dia tidak cerdik, macam orang Down syndrome. Kalau kata autism pun, kalau yang sedikit itu wajib melakukan hukum syarak kerana dia masih faham dan cerdik. Tapi kalau yang kritikal, mereka tak faham apa-apa. Bila dah kritikal, tak dapat faham hukum syarak, maka tak wajib suatu pun. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bangun lambat ketika tayat awal untuk masuk rakaat ketiga. Bila naik dadang baca separuh Fatihah, imam rakaat dah. Masa ni kita masbuk atau muafiq? Dia bangun, tu imam Allahu Akbar, dia tak bangun lagi, dia lambat. Dia pun naik Allah, tu imam Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baru berdiri betul. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Faham lagi? Begini, bila kita naik betul, berdiri betul dah. Faham? Kalau di sebuah bacaan orang pertengahan kelajuannya, dang tak kita habis Fatihah, anggaran kita tak dang dah, maka kita masbuk. Kalau kita naik lepas berdiri betul tu, pada anggaran kita sempat habis Fatihah, faham? Kita orang muwafiq. Bila kita masbuk, imam rakaat, kita rakaat. Tapi bila kita muwafiq, imam rakaat, jangan rakaat, berhabiskan Fatihah. Soalan yang terakhir. Masbuk ada ditentukan dengan qadar sekarang imam baca Fatihah. Jika imam baca Fatihah 15 saat, adakah standard 25 saat? Adakah jadi masbuk jika makmum baca imam hak laju tadi? Dengar baik-baik. Ramai orang salah faham. Apa maksud muwafiq? Maksud muwafiq ialah makmum yang di dalam berdiri, dalam diri itu dia dapat menyelesaikan Fatihah, faham lagi, sebelum imam rakaat. Dan bacaan qadar bacaan mana? Bacaan yang sederhana.
Bukan terlalu laju, bukan slow sangat. Maknanya kita baca murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu murattal. Faham? Kalau baca slow, Maliki yaumiddin. Dadang. Faham? Bacaan murattal itu menjadi ukuran bacaan sederhana. Batu mana? Apakah makna muwafiq? Muwafiq maksudnya yang muafakat dengan imam. Yakni bila makmum itu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia dapat dan baca Fatihah qadar pertengahan sebelum imam rukuk. Dan apa makna masbuk? Bila dia habis takbir Allahu Akbar, dia tak dapat ruang untuk habis Fatihah dengan keadaan yang ada sekarang. Contoh, imam baca kuat, inna a'tainakal kausar, 2 ayat lagi tinggal. Dia baru siapa? Allahu Akbar. Imam ada 2 lagi, dia baru 7 lagi. Imam habis dulu ke dia dulu? Imam habis dulu lah. Imam 2 lagi. Pasal inna a'tainakal kausar sudah 1 ayat, ada 2 lagi ayat, aku 7 lagi. Maka aku masbuk. Faham lagi? Habis imam. Bukan makna masbuk orang mari lambat. Faham? Mari lambat tak ada masalah. Mari lambat tapi boleh baca habis, tak ada masalah. Contohnya dia mari lambat daripada imam 15 minit. Imam takbir ihram 15 minit dah, dia baru sapa. Dia muwafiq. Masa imam takbir ihram, Allahu Akbar, dia baru mandi junub. Imam Bismillahirrahmanirrahim, dia bawa sabung. Dia habis sabung, imam baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Baqarah, 2 jam setengah. Betul tak? Jadi dia start mutu pasal imam baru ayat ke 20. Sampai separuh balik pula, tinggal tak pakai mah. Balik ambil mah pula, imam baru ayat ke 32. Faham? Jadi siapa di masjid, dia masuk, imam baru ayat yang ke 43. Faham? Ada 250 ayat lagi. Dah tak dia habis Fatihah? Muwafiq ke masbuk? Faham lagi? Itu makna muwafiq. Orang yang sempat habis baca Fatihah sebelum imam rukuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.